Kita kembali lagi. Kalau tadi Hani kita dah bercerita tentang bagaimana kita merindui semangat dan juga peribadian baginda dan juga bagaimana kita menjadikan baginda Rasulullah SAW sebagai idola kita sendiri dalam kehidupan seharian. Juga kita mengimarahkan apa yang disarankan oleh baginda. Sekarang kita juga bercerita tentang kepribadian baginda Rasulullah SAW bukan sahaja bertindak sebagai kita kata pemimpin agama, imam, pemimpin keluarga, tetapi juga pemimpin angkatan perang dan sebagainya. Yang mana dalam hal ini segala aspek meliputi politik dan juga agama sebagainya dipimpin oleh baginda. Jadi bercakap mengenai kepimpinan baginda, kita akan bersama dengan seorang individu yang tidak asing lagi. Kita terima kasih kita ucapkan kepada Ustaz Muhammad Hariri Muhammad Daud kerana bersama dengan kami pada hari ini. Ustaz, Assalamualaikum Ustaz. Allah biru semua. Itulah kita hari ini semangat. Janji ya. Betul. Okey, kita mungkin nak mulakan mukadimah sebab tadi Ismail dah mulakan mukadimahnya dan kalau kita boleh pendekkan sedikit, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam adalah seorang general perang yang garang. Tapi bila di rumah dia adalah seorang bapa yang sangat penyayang. Jadi ini rasanya kepimpinan yang perlu kita contohi dalam masyarakat zaman sekarang yang mungkin boleh kita katakan, jangan marah ya semua, kurang kasih sayang. Okey, mungkin sebagai satu mukadimah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Para penonton yang dikasihi sekalian. Bila kita sebut tentang junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, tentu sekali kita akan bincang tentang pesona kepribadiannya yang unggul. Bukan sahaja orang Islam yang puji, bahkan orang bukan Islam pun mengakui kehebatannya. Buktinya seorang penulis barat, Michael H. Hart, dia menulis himpunan 100 orang pemimpin yang paling berpengaruh sepanjang zaman. Dihimpunkan di tangga yang pertama sampai tangga yang ke-100. Namun beliau meletakkan orang yang berada di tangga pertama adalah Muhammad bin Abdullah. Bahkan pesonanya itu diiktiraf oleh bukan Islam. Bahkan kalau kita nak katakan pujian itu bukan sekadar manusia yang puji, bahkan Allah Subhanahu Wa Taala yang memuji sendiri baginda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dalam dunia ini Ismail dan Hani, banyak perkara yang Allah Taala suruh tapi Allah tak buat. Sebagai contoh, solat. Allah menyuruh kita menunaikan solat tetapi Allah tidak solat untuk dirinya. Allah Ta'ala suruh kita mentaati ibu dan ayah, tapi Allah tidak punya ibu dan ayah. Dan banyak perkara atas dunia ini Allah Ta'ala suruh, tapi Allah tak buat. Cuma ada satu saja perkara atas dunia ini Allah suruh dan Allah sendiri buat. Iaitulah innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhallazina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sesungguhnya Allah dan para malaikat berselawat kepada Nabi. Wahai orang-orang yang beriman, berselawatlah kamu kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allah Taala suruh kita selawat dan Allah sendiri yang berselawat kepada Nabi. Ini hebatnya pesona yang bernama Muhammad bin Abdullah. Bila kita sebut tentang kepimpinan Nabi, orang selalu lihat Nabi ini dalam kacamata yang begitu kecil, iaitu hanya lihat kepada Nabi ini mengetuai panglima perang. Jadi bila bercakap tentang Nabi, bercakap soal kekerasan, peperangan sebagainya. Namun ia lebih besar daripada itu. Kehidupan itu adalah kehidupan kita, iaitu kehidupan Nabi menyerupai kehidupan kita. Sebab itu Allah Ta'ala lantik Rasul dan Nabi di kalangan manusia. Dia tak lantik di kalangan malaikat yang susah untuk kita ikut, tetapi dilantik di kalangan manusia yang supaya kehidupannya kehidupan kita. Di rumahnya, di rumah kita. Dia ada anak-anak, kita juga ada anak-anak. Dia punya ibu dan ayah, kita juga punya ibu dan ayah. Dia ada kawan-kawan, kita punya ada kawan-kawan. Sebab itu peribadi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ini bukan sekadar di peringkat negara menjadi ketua negara, bahkan menjadi seorang yang sangat pengasih sebagaimana yang Hani sebut di dalam rumahnya. Bahkan subhanallah, istimewanya Nabi ini, dia menjaga kepribadian menjangkau kepada seluruh kehidupan. Sebagai contoh, istimewanya Nabi ini sebagai contoh, dia konsisten dalam buat baik. Sangat konsisten. Sebagai contoh perkara yang paling kecil kita ambil, dia menjawab panggilan. Daripada kecil sampailah dia besar, sampailah dijemput oleh Allah Taala, wafat, dia menjawab panggilan orang sama standard, iaitu labbaik. Labbaik, panggilan yang sangat baik. Kalau orang panggil ya Rasulullah, dia menjawab ya labbaik. Kalau orang panggil ya Muhammad, labbaik. Siapa saja, budak kecil panggil pun dia jawab labbaik, orang besar panggil dia jawab labbaik, orang kafir panggil pun dia jawab labbaik.
Kalau kita agak Ismail Hani berbeza-beza. Kalau bos panggil lain sikit jawabnya kan, lembut sikit. Kalau orang isteri panggil lain sikit. 5 tahun kahwin panggil lain sikit. 10 tahun kahwin bunyi lain sikit. Berubah-ubah panggilannya. Tapi Rasulullah standard panggilannya. Yang kedua, Rasulullah ini sangat pembersih dan sangat handsome lah kita kata. Sangat handsome. Sebab itu dalam peristiwa Isra dan Mi'raj, Nabi diangkat bertemu dengan para Nabi. Antara yang dijumpa adalah Nabi Yusuf yang disebut sebagai separuh kecantikan ada pada Nabi Yusuf. Subhanallah, sangat cantik. Maknanya kalau kita himpun orang-orang handsome dalam dunia ni, baru separuh kecantikan yang ada pada Nabi Yusuf. Himpunlah Aaron Aziz ke, Syazil Sam ke, Ismail ke. Himpun baru separuh yang ada pada Nabi Yusuf. Tetapi pada Nabi, subhanallah, kecantikannya seumpama bulan yang mengambang. Sebab itu disebut sebagai anta badrun, anta qamarun, kamulah bulan, kamulah bintang yang sangat indah dari sudut pandangannya. Sebab itu kita hari ini kita nak bincang soal bagaimana kita nak cinta Nabi. Sebab itu kita bincang hari ini, SPM buat program sebagainya supaya makin kita bincang, makin kita bercakap tentang Nabi, makin kita cinta dan sayang Nabi. Kerana sayang dan cinta itulah yang akan membawa kita bersama dengan Nabi di syurga Allah Subhanahu Wa Taala. InsyaAllah Ustaz ya. Kalau kita lihatkan membawa konsep kepimpinan itu melalui tauladan, bagaimana Nabi diangkat menjadi pemimpin kerana sifat kepribadian baginda yang mulia dan disenangi oleh rakyat dan juga para pengikutnya. Dalam hal ini bagaimana Ustaz melihat apa yang diterapkan sifat kepribadian baginda itu juga boleh dicontohi oleh kita sebagai khalifah di muka bumi untuk melayakkan kita menjadi pemimpin yang boleh dihormati oleh masyarakat. Macam soalan forum perdana ni katanya. Selalu saya yang tanya. Ni tukang tanya. Giliran kami pula. Kita ambil idea Ustaz sikit. Rupanya susah jadi tukang jawabnya. Baik. Bila kita sebut soal kepimpinan, leadership, bacalah mana-mana buku tentang leadership, ada dua perkara yang disebut. Yang pertama, influence others. Yang kedua, inspire others. Iaitu kita mempengaruhi dan juga kita memberi inspirasi kepada orang. Dan itulah yang ada kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bukan sekadar Nabi ini memimpin, tetapi memberi satu inspirasi kepada semua orang. Siapa saja yang datang kepada Nabi seolah-olah selesai kehidupan, selesai masalah hidupnya. Orang yang pendusta datang kepada Nabi, ya Rasulullah, diceritakan beliau bercakaran, pasir dicampakkan kepada muka beliau kerana menyesali dosa yang begitu besar. Nabi datang kepadanya, adakah besar dosa kamu atau besar lagi pengampunan Allah Ta'ala kepada kamu? Datanglah siapa pun, selesai masalah hidupnya. Ada yang ada beban hutang, jumpa Nabi, release tension, dapat dibayar hutangnya, dibantu oleh Nabi. Yang datang dengan kisah rumah tangga, datang jumpa Nabi, selesai kisah rumah tangganya. Semuanya memberi inspirasi kepada orang. Sebab itu kita sebagai manusia, kita harus mencontohi sifat Nabi supaya kita dapat menjadikan kehidupan kita lebih baik, lebih sempurna. InsyaAllah itu yang kita kendaki. Antara yang lain, hebatnya Nabi ini bukan sekadar dia memimpin, bahkan perasaan orang pun dia jaga. Ini paling susah kalau kita nak menjaga perasaan orang. Kadang-kadang kita boleh jaga perasaan kita, tapi perasaan orang lain susah kita nak. Kalau kita nak marah tu, biru, hijau, muka merah sebagainya kita bertunjuk. Tapi Nabi sangat menjaga perasaan orang. Sebagai contoh, ketika mana di dalam satu masjid, para jemaah bersama dengan Nabi makan daging unta. Kemudian selepas seusai makan malam itu, Nabi menyampaikan tazkirah ceramah lah kita katakan. Bila ketika mana Nabi menyampaikan ceramah, adalah satu jemaah ini dia melepaskan angin, bau-bauan yang tidak cantik lah, tidak bersih sebagainya. Maka sampai ke hidung Nabi, Nabi bau dan Nabi tahu siapa yang melepaskan angin tersebut. Seusai ceramah, Nabi kalaulah dia teruskan untuk solat Isyak, tentu sekali orang yang melepas angin tadi akan bangun untuk mengambil wuduk dan orang tahu, oh ini rupanya si fulan yang melepaskan angin, dan semua akan bambu dia, semua akan kutuk dan sebagainya, dan dia akan rasa malu. Tapi apa yang Nabi buat? Nabi menyatakan bahawa siapa-siapa yang telah makan daging unta tadi kena ambil wuduk balik kerana wuduknya batal. Maka para jemaah pun heran, kita semua makan, termasuklah engkau ya Rasulullah, engkau pun makan. Wah, kalau aku sekali makan, semua sekali kena ambil wuduk. Subhanallah, maknanya Nabi menutup malu yang si melepaskan angin tadi. Mungkin kalau
visual kita, mungkin orang yang panggil kata terima kasih Rasulullah jaga aib aku sebagainya kan. Kau tidak malu aku kawan-kawan bambu sebagainya. Tengok Nabi menjaga perasaan orang. Subhanallah. Sebab itu dalam sifat kepimpinan Nabi, bukan sahaja Nabi menjaga ahli keluarganya, Nabi memimpin negara, tapi yang paling penting Nabi memberi inspirasi kepada orang. Nabi memberi harapan kepada orang. Walau siapa pun datang, Nabi memberi satu harapan, memberi satu inspirasi, dan akhirnya adalah Nabi membina satu legasi. Tak ramai orang boleh buat apabila dia jadi bos dalam satu jabatan, kemudian dia tinggalkan jabatan itu dengan tampilnya 10 pemimpin macam dia. Tetapi Rasulullah bukan sekadar dia meninggalkan satu legasi sahabat, bahkan sampai kepada 1400 tahun kita membina satu manusia mengikut sunnah Nabi, sirah Nabi, legasi yang Nabi tinggalkan begitu hebat. Nampak tu, subhanallah. Bayangkan tapi kalau zaman sekarang Ustaz, dia lain cerita. Dia macam lebih kepada macam tidak ada soal malu tu. Malah dia mengaku, saya lah sebenarnya yang panggil. Dia dah tempat dia dah. Tapi itulah kita cakap pasal kehidupan moden masyarakat zaman ini, yang kalau kita lihat, tidakkan sampai sambutan Maulid Rasul itu sendiri mengangkat tema ukhuwah Islamiyah, asas penyatuan umat. Betul. Terpaksa berbuat demikian, mungkin difikirkan sebagai satu keperluan zaman sekarang ini yang nampaknya berpecah belah dari segi idea dan kurang kasih sayang. Saya ulang sekali lagi, kita mungkin kurang kasih sayang Ustaz. Jadi macam mana kita nak membentuk, nak mencontohi kepimpinan Rasulullah SAW, sedangkan kita sendiri pun tak tahu mana halu tujuannya Ustaz. Betul. Bila sebut kasih sayang, betul lah. Kalau nak cari orang yang paling romantis dalam dunia ini, maka jatuh kepada Nabi Muhammad SAW. Kasih sayangnya bukan sekadar dari sudut ucapan, bahkan pelakuan. Kita mungkin boleh konsisten dari sudut ucapan, tapi nak melakukan belum tentu. Tetapi konsistennya Nabi menyayangi isteri-isterinya. Subhanallah, usia Nabi ketika menjadi seorang Rasul sudah, kalau kita ni usia 50-an dan sebagainya lah. Tetapi konsistennya memberi kasih sayang. Subhanallah. Bahkan kasih sayang ini melebar kepada seluruh masyarakat. Bahkan kepada orang yang pertama kali jumpa Nabi pun, Nabi sangat kasih dan Nabi sangat sayangnya. Begitu hebatnya bila Hani sebut tadi tentang ikon kasih sayang kita boleh berikan kepada junjungan besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bila sebutkan tentang tema kita tahun ni, kita mengangkat ukhuwah Islamiyah, asas penyatuan umat. Tidak dinafikan bila jarak hidup kita dengan Nabi 1400 tahun yang lalu, maka simpang-simpang jalan untuk menuju Nabi itu sudah berkembang ataupun sudah bersimpang siur. Fahaman yang datang, ancaman datang daripada luar. Kalau dulu kita tak pernah dengar Ismail, liberalisme ke radikalisme Ismail tak pernah jumpa. Yang kita tahu lepas maghrib semayang baca Quran. Tapi hari ni macam hujung jari saja yang terbuka, tertutup, fahaman sebagainya yang masuk ke dalam negara kita ini, ke dalam minda anak-anak kita ni sudah tidak terkawal. Oleh kerana itu, kita kena kembali kepada fitrah. Sebab itu walaupun dunia bergerak, dinamika dunia ini bergerak menjadi maju, tetapi agama tetap kekal. Sebab itu kena kembali kepada fitrah. Sebab itu disebut dalam hadis Nabi bahawa apabila akhir zaman ini orang menjadi asing, membuat ajaran agama ini menjadi asing, maka beruntunglah mereka yang berpegang teguh kepada ajaran Islam, kepada sunnah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Oleh kerana itu, saya menasihatkan pada diri saya, kepada seluruh masyarakat, walau apa jua ancaman yang datang kepada kita, fahaman yang sampai kepada kita, maka kita berpegang teguhlah kepada ajaran Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana nak berpegang teguh? Ialah pertama, kena ada ilmu. Tak boleh tiba-tiba bangun pagi terus nak ikut sunnah Nabi tanpa ada ilmu. Akhirnya menjadi tersasar. Ambil kopiah, ambil jubah, terus nak ikut Nabi tanpa ada ilmu, akhirnya boleh menerobos kepada ajaran yang salah. Seperti Hani sebut tadi, nak mengaku diri sebagai Rasul, sebagainya, ikut pula Rasul, ajaran-ajaran yang bersifat mi segera ini, maka akhirnya merosakkan kita. Yang kedua, mesti ada mentor ataupun tuan guru yang berautoriti, yang kita kenal autoritinya
kalau di Malaysia ni lagi mudahlah, yang telah ditauliahkan oleh Jabatan Agama, Jabatan Mufti, Majlis Agama, yang ada autoritinya, yang mengajar ikut silibus dan kurikulum disiplinnya, supaya kita tidak melompat-lompat dalam agama. Pantas, advance, nak masuk ke syurga, buat ini sahaja. Sedangkan disiplin yang lain yang terlepas ataupun yang tidak ditekankan. Slow and steady lah. Slow and steady. Biar sikit tapi istiqamah. Itu yang penting. Jangan hari ni bangun tiba-tiba nak ikut sunnah Nabi, terus buat tahajud tak berhenti. Kemudian minggu depan sudah 30 tahun pula jumpa tahajud sebagainya. Oleh itu biar istiqamah. Saya selalu nasihatkan, sebab Nabi sebut bahawa man qara'a harfan min kitabillah, soal baca Quran. Nabi sebut satu huruf bersamaan 10 kebaikan. Bayangkan kalau kita dapat istiqamah, satu hari kita baca satu muka surat sudah. Ataupun satu ayat paling minima. Subhanallah. Daripada kita malam ni, kita sampai advance 10 juzuk, kemudian jumpa Quran pula 10 tahun lagi. Maka tidak baik. Biar sikit tapi istiqamah. Istiqamah itu yang paling mustahak. Istiqamah itulah dalam kita menzahirkan rasa sayang dan cinta kita. Juga kita membawa konsep taat kepada pemimpin yang dibawa oleh Rasulullah SAW tu. Dan sememangnya esok dan lusa kita menyaksikan, kita menerima pemimpin yang baru dalam negara kita juga untuk mengetuai agama, mengetuai sebagai ketua negara agama Islam. Dan ini sebenarnya yang disampaikan. Bagaimana kalau kita samakan konsep taat kepada pemimpin itu dengan kita meraihkan Seri Paduka Baginda Yang Bertuan Agong yang ke-15 ini? Dia sangat istimewa, Ustaz. Betul. Negara kita ini sangat penuh dengan nostalgia sejarah yang begitu hebat. Kalau kita tengok kepada sistem beraja ataupun disebut sebagai sistem monarki, kalau pada tahun kurun 19 ada 900 kerajaan yang berpaksikan kepada institusi beraja monarki, sampai kepada abad 20 tinggal hanya 40 negara yang masih mengekalkan sistem beraja, termasuklah negara Malaysia. Bahkan istimewanya negara kita sangat mengangkat, bahkan yang di-Pertua Agong ini kita tabalkan sebagai ketua negara dan ketua agama Islam yang memayungi negara dan rakyat. Dan subhanallah, kerana kita berpegang kepada sistem ini, negara kita aman damai sejak daripada kita merdeka sampailah sekarang. Konsep ini, institusi ini yang kita jaga dan kita pegang, dapat menjaga negara kita dari sudut aman dan harmoninya. Bahkan konsep mentaati pemimpin ini disuruh oleh Allah Subhanahu Wa Taala di dalam Al-Quran. Taatlah kamu kepada Allah, Rasul dan ulil amri di kalangan kamu, pemimpin di kalangan kamu. Dan negara kita yang di-Pertuan Agong adalah ketua negara, maka menjadi satu tanggungjawab kepada kita sebagai seorang rakyat untuk mentaati pemimpin kita selagi mana ia tidak bercanggah kepada syariat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan hari ini saya pun nak merakamkan ucapan tahniah, bahkan saya orang Kelantan seronoklah kita di Pertuan Agong gilirannya sampai kepada Sultan Muhammad ke-5, dan kita doakan moga-moga yang di Pertuan Agong akan bersemayam di singgasana dengan keadaan aman, memimpin negara, memayungi rakyat dan negara dalam keadaan baik, dan kita doakan moga-moga negara kita akan menjadi negara yang lebih baik dan dipayungi dalam rahmat dan kasih sayang Allah Subhanahu Wa Taala, insya-Allah. Itu dia penutup yang baik dalam perbincangan kita. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, pengikat ukhuwah penyatu ummah. Kita ucapkan banyak terima kasih pada Ustaz Muhammad Hariri Muhammad Daud. Petang ni bertugas ya Ustaz? Insya-Allah. Ya, ada pukul 5 nanti Ustaz. Pukul 5 secara langsung. Siaran langsung nanti pada pukul 5 petang ni. Jangan lupa kita akan kembali bersama Ustaz Hariri pada petang nanti. Baik, untuk waktu ini sebenarnya kita nak kongsikan pandangan orang ramai bersempena dengan Maulid Rasul yang bakal kita sambut semeriah-meriahnya pada sebelah petang nanti. Kita akan pertontonkan juga secara langsung pada anda, tapi kita dengar apa orang kata. Saksikan. Pendapat saya lah sesuai dengan Datuk Seri Najib kata, maknanya bersatu, Melayu bersatu, tak kira politik. Saya rasa itu lebih sesuai. Kurang lagi lah kesedaran tu, macam pendedahan tu kurang. Macam orang Islam pun just Maulid Rasul tu macam untuk cuti je, tak ada apa-apa yang diorang celebrate pun. Itu je lah. Patut anjurkan ceramah-ceramah something macam apa-apalah. Macam arakan, selalu kan buat apa arakan, tapi sekarang dah macam kurang dah sikit kan. Mungkin dah kurang ditekankan benda tu kat mana-mana kan. Macam tahun ini macam saya sebagai student kan, mungkin boleh pihak pusat-pusat pengajian boleh anjurkan ceramah ke apa-apa untuk
expose bagi kesedaran kepada student-student, orang-orang muda ni kan untuk lebih tahu detail pasal apa Nabi kita kan. Kadang-kadang banyak orang tahu, macam saya sendiri pun banyak tak tahu kan pasal Nabi kita sendiri. Macam itulah sedikit. Pada dia punya tema, pada saya itu relevan lah dengan keadaan masyarakat kita sekarang. Memang kita perlukan satu ukhuwah yang cukup kuat lah. Kalau kita tengok sekarang, hubungan antara masyarakat pun dah makin longgar kan. So mungkin pengaruh media media sosial terlalu besar dalam kehidupan masyarakat. Mungkin benda-benda yang tu yang kita perlu cari, mungkin satu platform ataupun program yang boleh menguatkan lagi ya ukhuwah. Harapan saya semoga masyarakat Malaysia hari ini masih lagi mengekalkan ukhuwah dan masih lagi boleh bersatu padu untuk generasi akan datang lah.